Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya ya? Dengar Imam. Dengar. Okay, Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua yang hadir pada program Takaful Business Talk pada pagi ini. Terutama pada semua barisan leader-leader ya, untuk tuan-tuan dan juga pada semua bakal-bakal ataupun calon-calon perunding Takaful yang hadir pada pagi ini. Pada hari cuti bulan puasa Ramadan yang ke-12. Di kesempatan yang ada pada pagi ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Karim. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini, Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang lalu dengan peningkatan amal. Walaupun kita berpuasa siang hari, sampai itu kita perbanyakkanlah kita punya amalan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran sebab Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sampai kita bertarawih di malam hari qiyamnya dengan sedekahnya, dengan zikir dan doa dan solatnya. Berapapun peluang yang ada Ramadan ini sebab kita tamu Allah yang hadir sebulan sekali satu tahun. Tahun depan kita tak pasti sama ada kita sempat atau tidak. Jadi tuan-tuan yang hadir pada pagi ini, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan ada nikmat iman dan Islam kesihatan yang baik. Ya, baik. Lanjutan daripada program Takaful Business Talk yang kita adakan bersama dengan tim CR7 di mana? Di Etika Family Takaful Berhad. Untuk malam tuan-tuan, saya cuba kenalkan diri saya merupakan Haji Ahmad Sarafi Ali Asrah, merupakan salah seorang daripada Group Agency Director di bawah tim, di dalam tim CR7, Central Region 7 Core Value, itu dimasukkan CR7 ni. Dan pada begini tuan-tuan tidak kesendirian, tapi tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan barisan leader-leader hebat. Saya sharekan sikit. Untuk malam tuan-tuan, kami di Etika Takaful bukan bersendirian. Kami sentiasa bekerja secara teamwork. Ya, ini di antara barisan CR7 Leaders yang sentiasa bersiap sedia dan bersiap siaga untuk membantu anda maju dalam bidang bisnes yang pertama kali anda ceburi dan anda tak tahu apa-apa, kami pasti anda orang-orang yang daripada start from zero. Kita mulakan daripada kanan, iaitu Datin Osmati Betul Biru, kemudian Cikgu Norma dan saya sendiri Ahmad Sarafi di tengah-tengah sebagai Presiden CR7 dan diikuti dengan saudara-saudara Jalaluddin Maisa sebagai Timbalan Presiden dan di hujung sebelah kiri adalah Cikgu Acik Zambri. Bahagian atas dari bahagian bawah saudara Cik Adrin, kemudian disusul dengan saudara Salehuddin. Di tengah-tengahnya Fendi dan juga Saufi dan hujung sekali Puan Liza. Seperti lalu kita ada 10 orang leaders yang sentiasa bersiap siaga untuk membantu anda untuk menjalankan perniagaan ini lagi baik untuk tahun-tahun akan datang. Bahawasanya anda adalah orang yang beruntung sebab anda dipayungi bersama-sama tim hebat. Kalau nak dikirakan tuan-tuan sekalian, pengalaman kami di Etika ni kalau dicampurkan semua dah hampir 100 tahun. Kecampur semuanya ada 20, ada 15, ada 17. Jadi kita campurkan semua pengalaman tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tidak silap ambil industri itu di Etika Takaful ini sebab pengalaman kami insya-Allah boleh membantu anda maju dalam bidang perniagaan yang bakal tuan-tuan ceburi. Okey, selamat datang kita ucapkan kepada semua yang hadir. Pada hari ini kita nak objektif, kita nak jelaskan sikit apakah objektif. Saja-saja datang pun tak biar juga kan. Kita kena tahu apakah objektif tuan-tuan hadir pada pagi ini. Mesti ada objektif dia. Apa dia tuan-tuan sekalian? Objektifnya ialah berkongsi maklumat kepada masyarakat berkaitan dengan peluang serta potensi melalui kerjaya perunding takaful yang mampu membantu mereka dalam meningkatkan taraf hidup. Membantu anda yang hadir pada pagi ini dalam meningkatkan taraf hidup demi kelangsungan kehidupan yang serba mencabar. Tuan-tuan, hidup hari ini sangat-sangat mencabar. Satu income tak cukup untuk keperluan keluarga, tak cukup. Jadi objektif kita sangat-sangat jelas, berkongsi maklumat kepada masyarakat berkaitan dengan peluang serta potensi melalui kerjaya perunding takaful yang tuan-tuan hadir pada pagi ini, yang mampu membantu anda dalam meningkatkan taraf hidup demi kelangsungan kehidupan yang serba mencabar ini sebagai, ingat betul-betul ya, sebagai pendapatan kedua. Bukan nak tambah income, ini pendapatan kedua. Saya yakin tuan-tuan yang hadir pada pagi ini semua yang bekerja. Kemungkinan ada juga yang tak bekerja ataupun sedang mencari kerja ataupun telah hilang pekerjaan. Jadi anggapkan ini sebagai pendapatan kedua bagi mereka yang bekerja. Bagi mereka yang tidak bekerja, ini pendapatan pertama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, secara mana? Sama ada tuan-tuan pilih secara 10 masa ataupun secara sambilan. Yang bekerja boleh pilih 10 masa, yang tidak bekerja boleh yang bekerja boleh pilih secara sambilan.
yang tidak bekerja boleh pilih secara sepenuh masa. Harap jelas, itulah objektif. Harap tuan-tuan bersiap sedia, kosongkan minda, lapangkan dada untuk menerima ilmu-ilmu baru. Saya tak akan pergi lama, hanya sepintas lalu. Mudah-mudahan ada soalan, kita boleh tanya di hujung program nanti, insyaAllah. Baik, ini sedikit background saya lah. Bukan tidak menunjuk, tidak. Saya nak cerita sikit. Kalau tak kenal, maka tak cerita. Maka saya cerita sikit lah apakah saya punya background. Background saya sebagai orang yang telah menceburi bidang takaful ini dah hampir tahun yang ke-18. Tahun ini, 2024, dah 16 tahun. Berdasarkan ceritanya, saya merupakan graduate mechanical engineering. Bidang takaful, tuan-tuan, sama-sama boleh join. Tak kisah apa bidang. Bermula menampak di agensi di takaful beretika ni 1989. 2006 join Etika Takaful. Sebab tu graduate daripada UPM, Universiti Putra Malaysia. 2006 join Takaful. 2008 promote sebagai agency director. 2006 2009 dah part time 3 tahun. Kalau tuan-tuan nak part time dengan takut, tak ada masalah. Saya pun part time 3 tahun. Kemudian daripada 2013 sampailah sekarang saya memegang jawatan sebagai Group Agency Director. Ini sedikit perkongsian, bukan nak bangga, hanya tunjuk ini hasil daripada bisnes takaful yang saya telah capai dalam tempoh 17 tahun ini. Baik. Pencapaian saya 2006 mula semenapak sebagai penyiasat takaful hingga 2023 tahun lepas. Ini di antara negara-negara yang telah saya lawati. Lebih kurang 35 buah negara yang telah saya lawati sepanjang tempoh 17 tahun sedia etika pendidikan takaful. Saya baca ini sebentar lalu untuk renungan dan juga panduan anda yang hadir pada pagi ini. Ini di antara highest qualifier yang saya dapat, world recognition. Dipanggil $1 million round table yang melayakkan saya pergi beberapa kali ke United States of America untuk menghadiri convention di sana sebagai reward, international reward yang dihantar oleh Etika Takaful untuk menghadiri program convention di sana. Alhamdulillah. Baik, ini sejujurnya saya penuhi, kemudian reward. Tuan-tuan boleh tengok sekali-sekali sekitar lalu. Sebab bukan ini matlamatnya, cuma nak kenalkan diri saya. Siapa pula yang bercakap pada hari ini kan. Saya lah merupakan MDRT dan juga ejen telah lama bersama dengan Etika Pendidikan Takaful. Okey, why Etika? Kita masuk tajuk. Why Etika? Why Etika? Kenapa Etika? Kenapa anda perlu masuk ataupun bersama-sama kami di Etika Pendidikan Takaful? Kenapa? Sebab apa? Malaysia, di Etika kita adalah merupakan company takaful yang terbesar di Malaysia yang duduk di bawah Maybank Group. Siapa tak kenal Maybank, semua orang ada akaun Maybank. Rata-rata 90% dari Malaysia ada akaun Maybank. So Etika Family Takaful adalah duduk di bawah Maybank. Okey. Started bermula pada tahun 2005. Maybank Agas joint venture dengan Malaysia National Insurance Berhad dan Takaful Nasional telah mencipta satu branding dipanggil Etika Family Takaful. Kita duduk sini Etika Family Takaful Berhad. Sebab kita ada lebih kurang 4 entiti dan kita hanya ambil satu entiti saja, Etika Family Takaful Berhad. Apa bisnes kita tu nanti kita akan pergi lebih lanjut. Baik, tuan-tuan sekalian, untuk tuan-tuan Maybank, semua kita tahu rata-rata Malaysia ada Maybank, luar negara pun ada Maybank, muncul sebagai juara antara bank terbaik dunia pada tahun 2020. Sehingga hari ini Maybank adalah bank yang terunggul di Malaysia. Tuan-tuan kenal. Sebab itulah kami rasa bersyukur dan bangga berada di Etika Pendidikan Takaful yang merupakan anak syarikat Maybank yang sentiasa cemerlang di pandangan mata masyarakat luasan. Ini adalah aktiviti sebentar lalu, aktiviti yang berlaku di musim COVID 2 tahun lalu. Etika adalah merupakan satu-satunya syarikat. Berani saya kata Etika adalah satu-satu syarikat yang untuk membantu jutawan-jutawan Melayu khususnya. Dan juga Etika adalah merupakan satu-satunya syarikat takaful yang memberikan sumbangan zakat dan sumbangan yang tidak tanpa henti setiap tahun. Di mana? Di institusi pendidikan, di institusi orang-orang yang sentiasa memerlukan bantuan di Malaysia. Khususnya pada COVID lalu, kita Etika menyumbang 10 juta untuk menyediakan kits pemeriksaan COVID yang telah banyak digunakan pakai oleh masyarakat Malaysia bila berlaku COVID yang lalu. Saya ingatkan sekali lagi, Etika satu-satunya syarikat yang sentiasa mengeluarkan zakat tahunan untuk masyarakat dalam program CSR mereka. Okey. Vision jelas, lead Asian Insurer, satu ASEAN kita nak menerajui
Sebab tu apa nama tu, takaful atau insurans di peringkat ASEAN, malahan di peringkat dunia sekalipun, berbandingkan memanglah dunia banyak syarikat-syarikat lain kita faham, tapi di ASEAN kita lah mengungguli. Baik, multi award meaning ini merupakan apa nama tu, hadiah-hadiah yang tak terhingga banyaknya. Kita pun ada juga panel syariah ataupun kita punya top management. Top management ini terdiri daripada orang-orang hebat yang duduk di atas yang mengendalikan etika family takaful ya. Yang sangat-sangat hebat, dan tuan-tuan sepatutnya rasa bersyukur kerana bersama kami pada begini untuk mengenali mereka. Ini adalah merupakan panel syariah. Tidak dikatakan takaful sekiranya tidak ada panel syariah yang akan menyedia untuk setiap produk dan setiap aktiviti yang dilangsungkan dijalankan oleh etika family takaful. Mereka adalah merupakan hebat, orang-orang hebat, orang-orang agama, tokoh-tokoh agama yang datang daripada institusi-institusi universiti yang mana mereka adalah merupakan orang yang menentukan arah tuju etika dari segi syariahnya. Okey, ini di antara perkara-perkara yang tuan-tuan kena ambil tahu. Zaman sekarang adalah zaman digital. Ya, kalau dunia berubah, kita tak nak berubah, dunia tetap akan berubah. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, di etika family takaful tidak ketinggalan. Semuanya di hujung jari. Ya, nak buat submission pun kena boleh pakai di hujung jari. Mana kata kita sentiasa bersiap siaga untuk menerima sebarang bentuk digitalization seiring dengan keperluan ataupun permintaan dunia pada hari ini. Inilah merupakan tools ataupun kit yang diguna pakai untuk memantau bisnes, untuk membuat penghantaran e-submission, untuk memastikan aktiviti manajemen aplikasi berjalan dengan sebaik mungkin. Nak tahu, nak cek pemeriksaan medical assistant aplikasi pun kita berada di hujung jari. Ini adalah merupakan kit ataupun peralatan yang berada di hujung jari anda sekalian. Bila anda join etika takaful, inilah perkara yang tuan-tuan akan lalui. Okay. What is this career? Apa kaitan ni? Apa career ini berkaitan dengan apa? Tolong orang. Bila cakap pasal etika takaful, kerja kita tolong orang lah. Jumpa orang, tolong orang. To achieve their goal in order to achieve ours. Bila kita tolong orang, satu kepuasan bagi kita. Kita tolong orang yang meninggal dunia bagi waris duit. Satu orang sakit, kita mudahkan dia masuk hospital. Jadi kerja kita ni tuan-tuan, kerja amal yang mana tuan-tuan kalau tak buat rugilah. Kerja amal yang mana ianya sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. So, you get paid based on what. Apa kita buat, itu kita akan dibayar. Kita buat lebih, kita akan dapat lebih. Kerja ini tuan-tuan belia, kalau kita kerja ada gaji, sama cerita lah. Dulu kan kita harus sebutkan kerja ada gaji. Kita nak gaji lebih, kita buat lebih. Nak gaji kurang, kita buat kurang lah. Tak nak gaji, kita tidur lah. Macam gitu ya. So kita dalam bidang industri ni, kita masing-masing mengejar impian supaya di sinilah kita ingin mencapai 1 million income yang pertama di etika family takaful. Di tempat lain mungkin kita tak kesempatan sebab makin gaji, mana mungkin kita nak jadi jutawan sekali mata ataupun nanti pun 10 tahun, nanti pun 20 tahun ya. Tetapi di etika tuan-tuan sekalian, kita boleh mencipta 1 million, first 1 million income di etika family takaful. Okey, ini merupakan sedikit perkataan-perkataan akbar yang boleh memotivasi anda, info yang diberi. Ejen insurans menjanjikan pendapatan yang tinggi. Ya, betul. Tidak dinafikan ni. Ejen insurans menjanjikan pendapatan yang tinggi, luar biasa. Kadang-kadang graduate pun gaji first year ni graduate gaji 3,000. Tetapi kalau etika takaful tuan-tuan beliau, tuan-tuan boleh menceritakan tuan bertambah menceritakan sebab 5,000, 6,000, 7,000. Tidak mustahil. Dengan syaratnya anda kena rajin, anda kena fokus, hati anda kena bulat, apa saja bidang yang anda ceburi, kena bulat hati dan kena bekerja sepenuh masa mengikut apa yang telah diacukan oleh leader-leader anda nanti. Okey, kenapa people ni takaful? Kenapa orang, masyarakat perlukan takaful? Ya, kemungkinan tuan-tuan di sini yang hadir pada pagi ini ada pernah mencarum ataupun pernah melanggan takaful di syarikat-syarikat lain pun mungkin. Kalau anda, alhamdulillah, anda orang yang ada kesedaran, orang yang ada keinsafan. Kenapa? Kita tanya balik, kenapa kita perlukan takaful? Kalau kita sendiri perlukan takaful, kenapa orang lain juga perlu takaful? Nampak? Ini di antaranya. Ya? Bila berlaku seorang yang breadwinner, ketua keluarga, orang yang menjadikan sumber pendapatan meninggal dunia dalam keluarga, contoh suami, ibu,
ataupun ibu ayah dah tua, mungkin contoh kan tiba-tiba anak sulung tu menjadi breadwinner, sumber pendapatan keluarga. Meninggal dunia, apa yang jadi pada waris yang tinggal? Pertama, belah kanan tu dia kata family to survive, untuk keluarga, kelangsungan hidup keluarga. Kemudiannya untuk pendidikan anak-anak di masa depan, ya, kid future education. Dan yang pasti, yang paling kita takut tuan-tuan melihat adalah hutang yang tak berbayar. Jadi satu orang yang kita propose untuk ambil takaful, contohnya dapat pampasan, dia boleh bayar hutang. Hutang ni tuan-tuan melihat benda yang sangat-sangat kritikal, benda yang sangat-sangat penting. Dia berkaitan dengan kita punya masa depan di mana tuan-tuan? Di akhirat kelak. Benda ni bukan main. Sebab itu orang yang buat takaful ni dia bidang profesional di dunia dan juga profesional di akhirat, membantu masyarakat luar sana. Kalau dia ada pampasan 1 juta, setengah juta, 200,000, 300,000, kalau berlaku kematian, duit itulah untuk membantu menyelesaikan hutang-hutang dia, untuk keluarga kelangsungan hidup keluarga dan untuk pendidikan anak-anak, ya, bila mereka untuk berdewasa nanti. Baik, kita tengok dah. Love want to survive. Kita buat takaful, jual promote takaful, share takaful untuk apa? Untuk orang yang tersayang kita, kelangsungan hidup orang tersayang lah, siapa lagi? Kan, bukan kita untuk orang lain, kita untuk membantu pelanggan atau masyarakat luar sana bagi memberi manfaat untuk orang yang dicintai, kelangsungan hidup mereka. Adakah anda setuju apa yang saya kata tadi? Kalau setuju, alhamdulillah. Kalau tak setuju, tuan-tuan kena belajar lagi dan cuba fahamkan apakah yang dimaksudkan dengan untuk survival kelangsungan hidup dengan ada duit takaful yang mana kita proposekan, kita cadangkan kepada masyarakat luar sana. Ini sedikit showcase lah, ya, kata-kata akbar. Mungkin tuan-tuan dah tengok sebelum ini. Wang takaful rezeki anak-anak. Ya. RM300,000 kos rawatan barah. Alhamdulillah. Ya Allah. Kos rawatan ini terlalu tinggi, ya. Kos rawatan hospital sekarang bukannya murah, makin mahal. Jadi tuan-tuan, macam kami jadi ejen takaful, kita bantu masyarakat luar sana untuk dapatkan kos rawatan melalui cara mereka mencarun takaful. Etika takaful membantu pelajar UMP. Mesti bisa faham. Bantu pelajar. Saya kata tadi, etika tak pernah sepi dari memberi zakat ataupun memberi bantuan kepada pelajar-pelajar seluruh Malaysia. Jutaan wang ringgit telah diberikan kepada pelajar-pelajar seluruh Malaysia untuk kelangsungan hidup mereka sebagai pelajar universiti. Hilang punca sara hidup. Bila dah sakit tuan-tuan sekalian, pekerjaan pun telah tak ada, income pun tak ada. Alangkah bagusnya kalau kita propose, kita sebagai ejen, propose pada pelanggan, ambil polisi, berlaku kepada dia TPD ataupun cacat kekal, maka wang pampasan takaful itu untuk membantukan keluarga dia untuk kelangsungan hidup. Ya, itu penting. Itu matlamat paling jelas. Makan nasi berulam garam, susah. Bila berlaku kematian pada bapa ataupun pencarian rezeki dan keluarga, anak-anak terumbang-ambing, tak tahu apa nak buat, nak makan kat mana cari rezeki. Jadi, kerja sebagai peruli takaful ni kerja sangat-sangat mulia dan sangat-sangat profesional. Ya, sangat mulia dan sangat profesional. Sebab apa tuan-tuan? Kita membantu masyarakat luar sana. Sakitnya, pendidikannya, apa nama tu, cacat kekal, apa saja. Ya, kita bantu mereka melalui kita sebagai menjadi peruli takaful. Dan sampai itu, mana saya katakan awal tadi, income yang sangat-sangat menarik. Baik, ini kata yang sangat penting. Ini hadis Nabi, bukan kita nak jual agama, kita tak jual, siapa lagi nak jual? Tinggalkan anak dan isteri kamu dengan kesenangan adalah lebih baik daripada tinggalkan mereka dalam keadaan minta-minta. Hadis Al-Bukhari. Ini terjemahan hadis. Ini jelas. Ya, mana kata kita propose orang ambil takaful untuk galakkan mereka mencarum dan takaful, menyertai takaful, manfaatnya untuk keluarga yang tinggalkan sekiranya berlaku musibah. Ya. Who do we want to share? Dengan siapa kita kena share takaful? Siapakah orang yang sewajarnya kita kongsikan tentang kepentingan takaful? Ya. Hidup ni tuan-tuan, hidup ni adalah risiko. Apa itu risiko? Mati, sakit, kemalangan, TPD, 4 jenis risiko yang kita ada. Macam burung tu, sementara dia makan-makan, tiba-tiba ada satu fly out ke bawah kan. Benda yang tak dijangka. Benda yang tak dijangka. Burung boleh terbang, kalau orang pun jatuh, terbang macam mana? Kan? Itu contohlah, contoh yang benar nak faham. So, peluang menjadi jutawan melihat menanti anda di etika takaful. Peluang menjadi jutawan menanti anda di etika takaful. Okay, kata cerdik pandai Profesor almarhum Profesor Diraja Engku Aziz petikan dia kepada Akbar beberapa tahun lalu,
Sekarang telah muncul satu perniagaan alat baru yang canggih yang tidak menggunakan modal tetapi mendapat keuntungan berlipat kali ganda, iaitu dalam industri insurans ataupun takaful ya. Takaful tu Islamic insurance lah. Senang nak faham. Apa beza takaful? Kenapa beza insurans? Insurans tu insurans lah, tapi takaful adalah Islamic insurance. Baik. Etika tak pernah sepi daripada recognition yang diberi. Insentif tadi ada, benefit wang tunai ada, recognition ada, macam-macam recognition ada, tanda kata tadi yang diarti dan juga trik-trik yang kita sediakan oleh etika banyak sangat-sangat yang sampaikan kita tak terkejar ya. Okey, ini sebentar lalu kami ingin memberikan peluang ini kepada anda kerana ia merupakan sistem agensi yang bagus, perniagaan di hujung jari tanpa batasan, work-life balance, masa yang fleksibel dan juga pendapatan tanpa had. Ini penting ya. Benda ni sangat-sangat penting bagi orang zaman sekarang ni dia mencari. Okey, borderless, satu Malaysia ada. Di Malaysia ada lebih kurang 28 pejabat cawangan etika termasuk Sabah dan Sarawak. Baik, gaya hidup terkini secara online. Macam mana saya tadi, sekarang ni semua faham dengan cara media sosial. Dengan semua nak beli makanan pun Foodpanda. Makan Shopee, nak beli barang pun melalui Shopee. Lazada pun ada. Kita pun tidak ketinggalan. Kita nak submit proposal pun pakai di hujung jari juga. Pakai app juga. Ya, budaya bahasa kerja sekali. Orang-orang muda suka lah ni. Kan? Semua di hujung jari. Tak nak dah shopping di kedai-kedai. Kecuali cari barang-barang tertentu. Kalau sekat barang sepintas tu, just klik, dah sampai barang rumah. Melalui Facebook ada, Instagram ada, Twitter ada, WhatsApp ada. Ini semua benda-benda yang boleh menarik perhatian kita semua untuk berkomunikasi dengan dunia luar sana. Baik, sisa atas talian budaya kerja kami sempoi saja. Perniagaan, kemudian kita jumpa orang, syarikat untuk memberi manfaat kepada masyarakat luar sana. Antara kita, pelanggan dan juga syarikat. Nampak ya? Budaya kerja sempoi je pengurusan masa yang sangat-sangat bagus. Okey, apa saja kita nak buat kalau kita bekerja, tuan-tuan, kita tak boleh keluar rumah sesuka, tak boleh pergi keluar pejabat sesuka, kita kena minta izin, kena ambil cuti. Tapi bila kita buat takaful, tuan-tuan, kita masa sangat-sangat fleksibel. Kita boleh pergi mana saja dengan urusan keluarga dan bila berlaku kecemasan dan seumpama dengan dia. Baik, jumpa orang, sembang-sembang. Kemudian dia minat tu sign up. Ini gambar ni tuan-tuan, kita buat masa PKP. Masa PKP, banyak masa kita berkomunikasi dengan masyarakat, dengan pelanggan melalui Zoom atau melalui Google Meet ya. Supaya apa? Pelanggan pun susah nak jumpa. Kita jumpa dengan cara Zoom. Ya, kita jumpa, sembang-sembang, minat, sign up. Ya. Mudah. Sistem sokongan yang mantap. Sistem latihan bersepadu kami sediakan, sistem bangunan kendiri kami bangunkan untuk anda sekalian. Sistem yang baik dan juga dipanggil apa? Okey. Sistem latihan bersepadu juga. Ini di antara aktiviti siasat yang kita laksanakan secara fizikal, secara Zoom. Sebelum PKP kita buat secara fizikal. Bila PKP kita buat secara Zoom lah. Namun kita tak pernah tinggalkan anda sekalian. Bila latihan jalan, kita libatkan anda semua untuk kemajuan diri untuk menjadi ejen-ejen yang profesional. Work-life balance, sesuaikan ikut masa, mudah, pasaran sangat luas, kesedaran takaful tinggi zaman sekarang ya. Orang cari kita lah, tak ada penting. Dulu orang jumpa ejen lari. Sekarang ni orang jumpa ejen, orang cari kita. Okey, saya mahu anda bersaing, merasai anda juga. Kalau saya mahu anda juga patut rasai apa yang kami rasakan. Kenapa extra income dengan kerja politik takaful? Kenapa extra income dengan kerja politik takaful? Ini sekadar di testimoni lah, tak nampak pun tak apa. Tapi kita nak cerita bahawasanya ini dia punya career path. Kalau anda menjadi ejen tahun pertama, tahun kedua anda boleh dipromotkan pangkat sebagai assistant sales manager, dan tahun ketiga anda boleh berhak atau berpeluang untuk menjadi agency director. Ini leader dan juga group agency director. 3 dalam tempoh 5 tahun. Arti kata yang lain, untuk menjadi tahap sebagai takaful advisor ke peringkat group agency director, paling kurang 5 tahun. Tuan, 5 tahun sekarang terlalu cepat. Ramadan pun dah berhari pertama, dah 12 hari. Pejam celik, bangun-bangun, dah 12 hari dah kita puasa. Macam itulah masa 5 tahun terlalu cepat. Ya. Ini kita akan ajar oleh kelas bila anda join agensi anda nanti insya-Allah ya. Okey, realiti hidup hari ini, kalau gaji 20,000, belanja 12, ada saving 8,000. Senang nyucong kan? Itu ada extraordinary lah.
Kalau lebih selesa gaji 10,000, belanja 7,000, ada saving 3,000. Yang normal ni sekarang. Gaji 5,000, belanja 4,000 adalah saving 1,000. Tuan-tuan, kalau yang B40 tu, nak survive payah gaji 2,000, habis belanja 2,000, kosong saving. Yang paling sedih tuan-tuan benda gaji 800. Belanja lebih, dah tak ada saving, dah negatif. Ini contoh senario. Dan tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang bekerja, saya pun dulu bekerja. Bekerja sebelum join Takaful Bank Business. Sedar tak kita? Untuk mencapai income 10,000, anda kata gaji anda sekarang 3,000. Contoh ya, gaji anda 3,000 sekarang. Dengan kerja majikan 3,000. Tetapi kalau majikan memberi kenaikan gaji setahun 10%, ada ke 10%? Tak ada 10% tuan-tuan. Pengalaman saya kerja dulu, kenaikan gaji tahunan 5% je, kalau 3% je. Mana pernah company bagi 10%? Tak ada ya. So, ada. Ini kalau kita kira secara apa nama tu logiknya, kalau dia bagi 10%, nak dapat gaji 10,000, tuan-tuan kena tunggu 14 tahun datang. Ya, itu pun kalau anda kerja siang malam pagi petang nak dapat gaji 10,000. Ini kajian ya. Kalau gaji anda sekarang 5,000, nak dapat gaji 10,000, tunggulah 10 tahun datang. Itu pun kalau dapat. Itu kalau kenaikan 10%. Tapi kalau kenaikan 3%, memang takkan dapat. Nak dapat 10,000, tunggu sampai pencen. Kalau anda bekerja, makan gaji dengan majikan. Salah ke? Tak salah. Tetapi sampai bila kita nak bekerja dengan gaji, sedangkan peluang keemasan untuk jadi businessman, business owner atau bos sendiri dah ada di depan mata. So tuan-tuan kena jadi bijak untuk buat keputusan dan dapat gaji mahal. Lebih-lebih lagi kalau tuan-tuan yang gaji 2,000 sebulan, kecil lah kan. Allah. Nak dapat gaji 10,000, 18 tahun, 20 tahun akan datang. Itu pun kalau dapat kenaikan 10%. Bagi saya, pengalaman saya kerja, kenaikan increment hanya 3-5% saja, sikit sangat. Harap-harap kesedaran itu ada pada kita semua pagi ini hadir untuk buat keputusan yang bijak. Ya. Okey, yang bagusnya career ni, kita buat satu perkara dapat 6 kebaikan. Buat satu kerja dapat 6. Apa dia? Commission dapat, renewal income dapat, overriding dapat, renew overriding dapat, variable commission dapat, incentive and reward dapat. Ini semua milik anda. Ini semua milik anda sendiri. Buat satu kerja dapat 6 benefit ataupun dia punya kelebihan dia. Bila anda join Takaful, ketika inilah anda akan dapat. Okey, ini saya rasa tak perlu kira. Ini anda boleh kira sendiri dalam kelas nanti. Ini tak payah kira dalam kelas mungkin. Ini sudut pendapatan ni. Okey, dietika menjadikan pendapatan yang sangat-sangat bagus. Ya. Kalau tahun pertama, komisen kita 35%. Tahun kedua drop sikit, 25%. Tahun ketiga 15%, tahun keempat 5%, tahun kelima 10% dan tahun keenam 10%. Ya. So ini tuan-tuan sekalian, buat satu bisnes dapat 6 jenis, 6 tahun income. 6 tahun income yang tuan-tuan akan dapat dengan satu bisnes. Kalau tuan buat bisnes 1 tahun 200,000, komisen anda setahun sampai 70,000. Tahun kedua dia akan drop jadi 50,000 sebab 25%. Hari ni buat lagi kes baru, dapat lagi 70,000 gaji ya. So mana setahun gaji anda menjadi lebih kurang 120,000. Tahun pertama 70, tahun kedua 120, meningkat. 6 tahun gaji anda dah mencapai 270,000 kalau anda buat secara bersungguh-sungguh. Ya, ini bergantung kepada kebijaksanaan anda sendiri. Okey, ini digaji dia. Kalau kita nak kira congak ya. Setiap bulan anda buat sales RM1,000. Komisen 30%, anda akan dapat RM300.5. Bulan kedua, anda jual lagi RM1,000. Bulan kedua, anda akan dapat renewal. Ini renewal RM300.5 campur dengan RM300.5 yang baru dah jadi RM700. Bulan ketiga, anda jual lagi RM1,000. Ya, ini RM300.5 renewal. RM300.5 renewal juga. Campur dengan bisnes baru, RM300.5 jadi RM1,050. Sampailah kepada tahun yang ke-12, bulan ke-12, income anda menjadi RM4,200. Ini congak mudah. Ya, kiraan mudah. Kalau anda buat sesungguh, RM1,000 sales setiap bulan, anda akan dapat RM4,200 income anda pada bulan yang ke-12 tahun yang sama. Ya. Baik. Ini di antara kajian ataupun gambaran untuk ejen-ejen yang dah bekerja selama 6 bulan, income mereka RM1,000 hingga RM2,500. Tahun kedua, setahun gaji mereka dah mencecah RM8,000.
Second dia dapat 8,000 hingga 10,000 dan tahun keempat, tahun ketiga dan seterusnya boleh mencecah 15,000 ya. Okey, ini komisen struktur saya dah cerita tadi ya. Kais bagi makan 6 tahun ya, sekali jual polisi 6 tahun komisen. Ya macam inilah. 6 tahun komisen. Jual satu polisi 6 tahun komisen. Apakah cabaran anda kerja ini? Ya, lebih 84% rakyat Malaysia tiada perlindungan. 34 juta ya, 34 juta rakyat Malaysia tuan-tuan. 84% tak ada perlindungan takaful. Kalau ada pun 90% yang ada polisi, tetapi tidak cukup. Daripada 16% yang ada tu tuan-tuan, 90% daripadanya ada tapi tak cukup perlindungan. Sikit buat syarat itu pun kadang-kadang company bagi. Oleh itu mulakan dengan keluarga anda dan juga kembangkan kepada orang lain ya. Ini contohlah negara-negara maju Jepun, US, Taiwan, Hong Kong, mereka hebatlah. Ratusannya sangat-sangat hebatnya. Sangat-sangat hebat 700%, 400%. Di Malaysia tuan-tuan baru 56% tetapi takaful less than 20%. Ya, maknanya kita punya market terlalu besar. Terlalu besar market kita ya yang kita nak. Apakah cabaran dalam kerja takaful? Tipulah kalau kita kata semua best. Semua bagus. Mesti ada cabaran. Hidup ni kan sebenarnya mana pernah semuanya tenang damai, mesti ada cabaran, mesti ada sikit susah payah kan. Nak senang mestilah nak senang bukan senang, kena susah dulu ya. Saya tak ada pengalaman bidang jualan, macam mana nak jual? Okey. Ini setengah mudah. Daftar exam, lulus TPE, buat training, boleh belajar produk, dia boleh jual lah. Ini kita leader akan ajar. Ambil exam, mudah je. Exam baru RM150. 80 registration, 70 untuk dapat wakil. Tu 100.5 dah boleh jadi ejen lah. Kemudian ambil exam, lulus TPE. Kemudian boleh belajar training online, boleh belajar produk dan boleh buat sale. Kan? Apa cabarannya? Adakah saya bakal menghadapi bantahan dan daripada prospek saya? Betul. Bantahan adalah merupakan perkara normal dalam bidang ini kerana semua orang semua belum faham. Sampai mereka tak faham. Tak semua orang faham. Bukan semua orang faham. Setiap orang yang kita jumpa berada dalam keadaan berbeza. Ada yang sudah bersedia untuk memulakannya bila pertama kali kita jumpa. Dan ada yang akan ambil masa sebulan atau lebih untuk memulakan atau membuat keputusan. Untuk berjaya, kunci kerjaan terletak pada aktiviti yang konsisten dan persembahan yang berkesan. Contoh ya, kita jumpa 10 orang. 10 orang tu 3 orang yang bersedia untuk mendengar kita punya penerangan. Dan 1 orang akan sign up. Itu dia punya formula. Kita jumpa 10 orang, 3 ready untuk mendengar dan 1 akan ambil. Itu dia punya formula, standard. Di mana-mana satu dunia benda yang sama. Okey, ini di antara contoh 7 training session yang kita buat. Ya. Dan ini kita buat yang tadi kita buat secara Zoom ya. Kebanyakan kita buat waktu PKP, ini kita buat secara fizikal di Cawangan Suruhanjaya. Ini kita share tentang pengalaman mereka yang telah berjaya hadir ke convention di Pattaya ya, forum di Pattaya Thailand tahun lepas ya. Di antara mereka yang layak ada bukan 4 orang yang layak pergi. So mereka dipanggil untuk menceritakan pengalaman mereka berada di luar negara menghadiri convention. Ini sesekali kita relax and fun ya. Secara 7 kadang-kadang kita buat agenda bowling, kita bergembira, riliskan stres, keluarkan bersama kawan-kawan untuk kita bergabung tenaga melihatkan minda kita. Ya. Reward and entertainment, ini kita buat direct approach ya. Peluang melancong secara percuma, ini yang best. Satu dunia. Ini last 2 years kita pergi ke Switzerland. Last year kita pergi ke mana? Ke Greece, Athens. Ya. Banyak negara pada awal tadi saya telah ceritakan saudara-saudara negara yang telah saya lawati ya, dan juga ejen-ejen lain juga lawati. Ini kita pergi ke Switzerland 2 tahun lepas kita pergi ke Greece, Athens. Ini gambar sikitlah ya, gambar kenangan yang berada di Switzerland ya. Okey, ini antara reward ejen-ejen yang telah mencapai kerjaan mereka sepanjang challenge yang telah disediakan oleh pihak kempen di Etika Takaful ya. Ni duit raya. Duit raya dapat banyak. Kita belanja. Ini pun challenge yang sedang berlangsung sekarang ni. Challenge telah berlangsung sekarang, duit raya lagi. Raya Sakan ya, sampai hujung bulan Mac ya. Di Etika ni sebenarnya kempen tak pernah sepi. Ada je duit tunai atau wang tunai nak
kongsikan wakil-wakil di samping komisen yang kita perlu. Trip keluar negara bersama Etikaf Mutakan Percuma tahun 2000 keuangan 2024. Ini dia. Tuan-tuan join sekarang tak rugi. Tu ada masa lagi. Mau bulan 3. Ada masa lagi untuk kerja umrah ataupun Rusia. Berapa syarat dia? Syaratnya murah je, 250,000. Ini kita akan ajar dalam kelas. Ya? Kemudian untuk kita second tier, kita pergi Kazakhstan. Berapa syaratnya? Kazakhstan mudah. Orang-orang baru 150 je. 150,000 dah layak untuk pergi ke Kazakhstan. Surabaya, ini wajib. Semua orang-orang baru jadi ejen 3 bulan pertama, dia wajib pergi ke trip yang dekat. Itu di Surabaya, Indonesia. Tahun lepas kita pergi Bandung. Ke Bali. Tahun ini kita pergi Surabaya. Ya. Apa syaratnya? Senang je. Dalam tempoh 3 bulan, bawa sia 24,000 ataupun bersama dengan RM2,000. Ini akan diterangkan lebih detail lah dalam kelas. Anda bersama agensi akan terangkan. Buat sia RM200, dapatlah pergi trip ke Surabaya. Okey, ini orang yang layak saja, bukan semua ya. Skim gaji menarik etika bagi yang layak. Ini pun skim baru saya ni. Kalau part time dapat RM2,500 sebulan. Ini bergantung pada kelaikan ni, bukan semua. Kalau dia di antara yang layak dapatlah. Kemudian yang full time dapat RM7,500 sebulan. Ini gaji, tuan. Komisen lain ni, gaji lain ni. Jadi bukan semua orang layak, siapa yang bekerjakan dia akan dapat insya-Allah. Okey, tuan-tuan sekalian, see you at the top of the world. Etika mau anda terbanggah macam belang ke hujung-hujung dunia. Join now. Register sekarang. Jangan tunggu lagi bersama kami di Etika Family Takaful yang akan membawa anda lebih jauh, terbang lebih tinggi demi untuk kajian kita bersama di masa hadapan bersama dengan Etika Family Takaful. Dan yakinlah anda tidak akan rugi sekiranya anda join kami di Etika Family Takaful sebagai syarikat yang sangat-sangat mantap milik tempatan, milik Malaysia, negara kita. Okey, soalan anda tanya kami jawab. Kita kembali kepada kita punya MC, Saudara J. Silakan J. Terima kasih kepada Tuan Imam Ahmad Sarafi. Jadi sekarang kepada sesi soalan, jikalau ada, insya-Allah silakan. Ada sebarang soalan nak bertanya? Mungkin boleh letak kepada ruangan chat kalau ada. Silakan, kalau siapa nak Silakan. bertanya, kita akan bantu insya-Allah. Jangan malu-malu. Jangan segan-segan. Kita nak bantu anda. Kami di CI7 Etika Takaful sentiasa bersedia untuk bantu anda. Saya yakin anda tak faham, terbalik pertama kali anda bersama kami. Dan istilah-istilah yang diceritakan pun istilah baru. Of course anda tak faham. Jadi tanyalah, jangan malu ya. Ada ruangan chat dia? Kalau boleh, Ada. Tiada ruangan chat sangat. Silakan kalau ada boleh bertanya. Okey. Ataupun kita teruskan dulu dengan speaker kedua, Tuan Imam, boleh? Okey, Nanti silakan. mungkin di penghujung, Boleh. kalau anda semua ada sebarang soalan, boleh letaklah di ruangan chat, ataupun boleh unmute-kan mic untuk bertanya soalan kepada mana-mana speaker kita. Okey. Baik, terima kasih kepada speaker pertama pada pagi ini. Jadi kita teruskan kepada speaker yang kedua, iaitu Cik Nur Farah Izzati. Okey, Cik Nur Farah Izzati ini antara orang yang termuda lah dalam industri takaful dan telah mencapai pelbagai jenis award dan juga layak untuk pergi ke AIT trip secara lokal dan juga overseas. Jadi Cik Nur Farah akan berkongsi sedikit perjalanan beliau ataupun testimoni beliau sepanjang berada dalam industri takaful di Etika khususnya, dan bagaimana beliau mengharungi dan berjaya sehingga ke tahap yang lebih bagus dan lebih baik untuk kata apa dalam di Etika Family Takaful. Jadi dengan ini majlis menjemput Cik Farah untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan karier beliau di Etika. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada host
Gad Jalaluddin. Saya nak perkenalkan diri saya, nama saya Nur Farah Izzati binti Musa. Jadi saya share skrin boleh ya? Ya, silakan. Ni. So ini ini adalah perjalanan saya sebagai wakil takaful lah. Saya bermula dalam industri ni, saya join industri ni pada September 2020. Jadi dalam industri bidang ni saya dah pada tahun ini cukup 4 tahun. Alhamdulillah. Pada tahun pertama saya join ni disebabkan waktu PKP. Jadi kita kena adalah biasalah, kita mesti ada kita punya big turning point atau big why kenapa kita join. Jadi sama macam saya pasti ramai dekat sini yang join pun ada goals yang sama, iaitu nak menambah income. Jadi pada awalnya saya pun sama juga dengan orang lain. Saya nak tambah income disebabkan PKP. Pada waktu tu saya ada dalam satu company, engineering company. Tapi waktu PKP, engineering company dia service aircon apa semua, dia tak boleh pergi jauh. Jadi saya terpaksa cari income lain. Jadi bermula saya punya perjalanan dalam bidang industri takaful ini daripada September 2020, dan saya terus dapat layakkan diri saya untuk qualifier Rising Star Bangkok. Rising Star Bangkok ni memang untuk CYNR lah. CYNR tu contohnya macam kalau tahun ni kita pergi Surabaya, pada tahun 2020 saya pergi Bangkok. Tapi pada waktu tu PKP, jadi achievement ni ataupun reward ni ditukar kepada dalam bentuk tunai. Pada tahun ke-2022 saya promoted to saya ni 2020. Pada waktu yang sama juga saya dapat juga insentif iPad dan cash. Insentif iPad dan cash ni sebenarnya dalam bentuk kempen. Jadi dalam bentuk kempen ni sebenarnya untuk CYNR dia ada kempen-kempen khas yang telah dibagi tahu oleh Tuan Imam tadi. Sama ada kita ambil cash, iPad ataupun kita pergi ke Bangkok. Jadi on top of that kita boleh dapat juga kempen-kempen monthly yang lain jugalah. Pada tahun seterusnya, Alhamdulillah saya dapat ke satu peringkat lagi, iaitu saya dapat Producer Club. Producer Club ini adalah untuk pencapaian 110 AFYC pada waktu tu. 110, dan Alhamdulillah saya juga layak ke IAST Star Taiwan. IAST Star Taiwan ni adalah tier yang kedua. Maksudnya CYNR yang paling rendah untuk ejen baru. Yang ni IAST agent adalah tier yang kedua, yang paling atas sekali yang kita ada summit. Alhamdulillah saya juga dapat kenaikan pangkat ke ASM. Kenaikan pangkat ASM ni, Assistant Manager ni adalah kita panggil biasanya dalam bidang takaful adalah satu langkah sebelum untuk menjadi AD. Jadi ASM ni ada dia punya kita panggil dia punya insentif lah sebagai leader. Jadi saya juga ada introducer di bawah-bawah saya yang saya bawa bersama-sama dalam perjalanan saya dalam bidang ni lah. Alhamdulillah tahun kedua pula, tahun ketiga lah. Tahun ketiga alhamdulillah saya capai Producer Club juga sama, dan juga saya dapat 50 Apps Club. 50 Apps Club ni adalah reward yang terbaru lah. Reward terbaru iaitu kita dapat 50 case per year. Pada tahun lepas, alhamdulillah saya dapat satu lagi step ke atas. Maksudnya saya sikit-sikit saya step ke atas, tu saya dapat President Club. Alhamdulillah, President Club adalah 160 AFYC ke atas. Untuk kalau Achiever Club kita dapat 50 tak silap saya ke 80, tak sure. Lepas tu yang ke atas Producer Club 110 dan President Club 160. Alhamdulillah saya juga dapat layakkan diri ke Osaka tahun lepas lah. Selain daripada tu, saya juga monthly campaign juga penting lah bagi saya. Pada umur, saya faham seperti yang saya cakap, saya adalah
antara ejen termuda. Jadi saya join industri ni pada saya umur 21 tahun. Okay, 21 tahun tu saya masih tiada income yang saya ada income yang tetap tapi tak banyak lah. Jadi saya tak ada career saya pada awal tu. Pada awal tu saya kita faham dengan uh, dengan kesusahan apa semua waktu PKP tu, jadi saya terpaksa mencari income lebih. Income ni saya mula-mula pada saya join ni pada awalnya tak banyak. Commission saya tak banyak lah. Okay, sebab saya start daripada kosong. Start daripada zero. Jadi saya pentingkan pada waktu tu adalah monthly campaign yang Etika ada. Untuk saya tambah income saya supaya saya dapat mampu, saya mampu untuk teruskan kehidupan saya lah. Jadi saya tambah income saya macam contoh pada tahun pertama mungkin saya punya commission tak banyak. Commission saya mungkin 30,000 annually setahun. 30,000 tu kalau kita bagi 12 mungkin dalam 2,000 lebih commission saya pada tahun pertama. Jadi dengan tambahan-tambahan ke monthly campaign yang saya ada, yang kita dapat daripada Etika, contohnya macam iPad, ada cash reward, ada duit raya sakan, ada juga dalam bentuk reward yang bentuk bukan tunai, iaitu macam cash shopping bonanza ni. Okay. Jadi benda-benda ni dapat membantu kita untuk menambah income kita secara langsung. Selain tu juga kita pun ada short trip campaign. Short trip campaign ni contohnya jika tak ada AI, jika selain daripada AIT iaitu campaign utama, kita Etika juga ada buat short trip campaign. Contohnya dalam campaign yang bertempoh pendek, maksudnya sebulan atau 2 bulan, yang kita pergi ke lokal-lokal, iaitu pergi ke Hat Nyai. Yang pertama, yang gambar pertama Hat Nyai, yang kedua ni saya alhamdulillah saya dapat ke Batam. So Batam ni belum pergi lagi lah, insyaAllah pergi tahun ni lah. Jadi campaign kecil ni dia membantu ejen-ejen baru yang mungkin join lambat ataupun join setengah tahun, bulan 5, bulan 6, bulan 7. Mungkin ada kekangan masa ataupun kekangan masa untuk kita capai AIT yang besar. AIT yang utama 150,000 ataupun 250,000. Jadi selain daripada AIT pertama tu, kita boleh kejar untuk short trip campaign macam short trip ke Hat Nyai ataupun short trip ke Batam. Satu lagi AIT experience sekarang ke Chiang Mai. Okey. Itu sajalah. Okey. Jadi apa yang saya nak share di sini? Okey. Pada tahun pertama memang saya punya income tak banyak lah. Macam saya cakap tadi, saya punya income hanya 30,000 annually. Mungkin lebih kurang daripada tu sebab tambahan-tambahan 30,000 tu dah termasuk dengan saya punya, dengan reward-reward yang Etika bagi. Pada tahun kedua pula saya nampak pertambahan 2 kali ganda. So daripada 30,000, tahun kedua saya dapat dalam 60,000. Jadi kita boleh tengok dia punya kenaikan increment tu hampir 100% pada tahun kedua. Dengan syarat kita pastikan klien-klien tu masih kekal dengan kita lah. Jadi ini perjalanan saya, ada setengah orang mungkin tak sama goals dengan saya. Saya ada goals saya tersendiri, saya nak go for sustainability and also stability. So saya sikit-sikit lama-lama jadi bukit. That is my prinsip lah. Jadi kalau tengok daripada sini, mula-mula saya dapat Rising Star, saya dapat Producer Club, saya dapat President Club. So mungkin lepas ni saya akan target chairman ataupun MDRT. So yeah, this is my own goals lah. Kepada saya juga ada rakan-rakan saya di agensi yang tahun pertama pun dah dapat income selama purata average income 10,000. Tahun kedua dah dapat MDRT. Jadi ini semua perjalanan masing-masing ni bergantung kepada usaha masing-masing dan juga masing-masing punya kita punya impian lah masing-masing. Jadi pada tahun yang klien saya business sales business saya adalah pada tahun pertama memang saya tak banyak klien lah. Saya start daripada muda, jadi saya pergi ke klien luar. Saya tak pergi orang-orang terdekat. Jadi kalau katakanlah dekat sini ada banyak orang-orang yang baru ataupun yang ada bekerja ataupun yang dah ada company-company, ada family apa semua, boleh target dulu family dulu.
Tapi kalau jika nak pergi keluar market luar, iaitu market strangers ataupun cold market, boleh, tak ada masalah. Jadi macam saya, contoh saya terus pergi ke strangers market. Saya juga menggunakan digital iaitu online ataupun Facebook ataupun social media untuk sales. Dan saya bina database saya dahululah. First year saya bina database saya dahulu. Kemudian second year, saya daripada database, saya minta referral daripada own database. Kemudian third year, mungkin saya akan minta lagi daripada database yang tu pergi ke referral sekali lagi. Jadi sebenarnya konsep penjualan ni sangat agak mudah lah, agak mudah. So once kita dah ada database kita sendiri, jadi kita senang untuk kita ambil referral ataupun kita bina relationship dengan kita punya klien. Okay. Saya rasa itu sajalah. Ada apa-apa soalan ke? Jikalau ada sebarang soalan, silakan. Boleh ke saya nak bertanya kepada Boleh, boleh. Cik Farah? Boleh? Okey, Cik Farah, sekarang antara orang kata apa, masih muda lah mencuburi dalam bidang takaful ni. So rata-ratanya orang muda di luar sana ni lebih suka kepada benda-benda yang orang kata apa, secure ataupun yang selesa, comfort zone. Okey, which is kadang-kadang masih tak nak bekerja lagi kan, nak duduk di bawah bersama dengan mak ayah untuk jaga mereka. So apa yang membuatkan Cik Farah cebur dalam bidang bisnes ni, nak cari income sendiri dan mengubah mindset orang muda zaman sekarang ni untuk ada income yang lebih stable dalam kalangan umur Farah? Okay. Saya faham sangat saya faham sangat situasi itu sebenarnya. Okay, saya juga sama juga macam orang lain. Saya pun muda, saya faham. Saya pun nak juga ada masa sendiri. Saya pun nak ada masa dengan kawan-kawan. Itu memang normal lah bagi saya lah. Tapi apa yang saya penting, yang dalam kerjaya sebagai takaful ni, dia masa sangat fleksibel. Itu yang nombor satu yang saya sangat suka. Saya boleh bekerja mungkin daripada malam ataupun mungkin Sabtu Ahad ataupun mungkin hari Isnin. Saya decide hari Selasa saya nak bercuti. Hari Sabtu Ahad saya bekerja. Jadi itu bukan masa ni sebenarnya adalah satu privilege yang orang tak nampak bagi saya lah. Saya ada kawan-kawan yang bekerja daripada pukul 8 sampai pukul 5, lepas tu jam balik. Ada yang juga naik LRT berjam-jam, 2-3 jam balik. Saya ada kawan-kawan yang macam tu realitinya. Tapi bila mereka tanya, oh Farah kerja apa? Okay, so saya cakap lah, saya cerita kepada mereka apa saya kerja. And saya bagi tahu dekat dia saya kerja fleksibel. Mungkin saya nak kerja malam atau boleh. Saya nak kerja mungkin tengah-tengah malam ke, selalunya saya ada bekerja kan. Buat quotation ataupun buat paperwork. So benda tu saya rasa flexibility in terms of time itu adalah privilege yang sangat besar bagi seorang ejen takaful ni. Yang kedua adalah income tu unlimited. Unlimited tu maksudnya contoh dalam first month mungkin saya close mungkin 30 case. Dalam bulan kedua saya close mungkin 60 case. Saya boleh buat unlimited. So dia punya increment bukan subjected to yearly. So meaning that kena tunggu tahun depan baru 2 kali ganda. No, it doesn't work like that. Actually in this business, if let's say the more sales that you make, the more income that you can achieve lah. So itu yang kedua lah. Yang ketiga adalah actually with all the rewards actually yang ni, kita ada in term of rewards lah. Actually kalau katakanlah contohlah saya bekerja dengan company, saya pun pernah bekerja dengan company kan. Rewards tu cuma overall sales saja, company sales. Mungkin kita dapat dalam bonus mungkin sebulan gaji. Mungkin bonus sebulan gaji bonus. So dalam industri takaful ni dia punya rewards dia every month. Kalau campaign tu on top of that campaign kita ada reward campaign, lepas tu kita ada reward AIT, so yearly reward AIT. Jadi this kind of reward actually macam kita dah bekerja kuat,
So we need this kind of reward untuk keep us going, the motivation. So this is the three appealing maksudnya three keistimewaan menjadi wakil takaful lah bagi saya. Okey, terima kasih. Ada lagi soalan? Siapa nak bertanya mungkin kepada speaker Cik Farah ataupun kepada speaker Tuan Imam Ahmad Sarafi, silakan. Jikalau ada, insya-Allah. Siapa-siapa pun boleh. Dalam ni mungkin ada di kalangan ejen yang lama ataupun para yang baru, para wakil baru, insya-Allah. Boleh disilakan. Lontarkan soalan. Nak tahu pasal apa lagi? Macam mana, apa nama, apanya bestnya ke? Jadi jenjang kafu dan sebagainya. Farah, apa pernah, akhirnya soalan daripada iPhone 13. Farah, kepada Cik Farah, apa pendapat anda, apa pendapat pada kawan-kawan yang jadi ejen tapi gagal dan akhirnya bekerja semula? Cik Farah. Okey. Okey, ni siapa ni? iPhone 13 ni ada nama ke? Tak ada nama. Nama ada iPhone 13. Okey. Pendapat saya, sebenarnya titik permulaan tu sangat penting bagi saya. Titik permulaan tu sangat penting. So, saya pun start daripada part time. Saya tak terus full time. Saya memang start daripada part time. Jadi titik permulaan saya, bila saya dapat return tu cepat, saya faham orang yang muda ni suka return yang cepat. So bila saya dapat return yang cepat, insyaAllah saya akan keep going. Because saya dah nampak dah, this is career ni memang akan terus grow and grow. So, apa yang saya nak nasihat kepada ni, kalau ada kawan-kawan yang nak jadi ejen atau kawan-kawan yang dah jadi ejen di bawah kita ataupun recruited by kita lah. So, dia punya titik permulaan tu penting. So, meaning that kalau dia first bersemangat, kita teruskan momentum dengan bersemangat. So, kalau katakanlah contoh, it's a good, actually rivalry bagi saya lah, small little rivalry is actually very good to keep us going. Sebab dalam agensi saya pun saya ada our own rivalry. Maksudnya kalau katakanlah seorang tu close 3, kita orang pun akan nak compete with each other, nak close juga 3. Kalau seorang tu dapat Osaka, kita orang yang lain pun nak dapat Osaka juga. Jadi memang a good rivalry between your team, maksudnya your team, your own team actually very good. Sebab kita kena duduk kat dalam team yang kompetitif. If kita duduk dengan team yang bukan kompetitif, contoh team yang slow semua, memang takkan tak bersemangat lah, memang lemau lah bagi saya. Jadi first, kalau you nak ada pendapat pada kawan-kawan yang jadi ejen, so first you need to set the example. So you need to you need to show them and you need to bring them actually first. Tu pendapat saya lah. Okay, soalan nombor Jawab 2. soalan ke? Jawab soalan ke? iPhone 13, saya harap jawablah ke ya. Kalau tak jawab kena komen balik. Okay, kita go soalan yang kedua. Orang selalu cakap tak semua orang boleh buat sale. Untuk yang baru itu sale, macam mana nak asah bakat itu? Kadang-kadang semangat itu turun naik. Ini mungkin Imam, insyaAllah boleh Okey. explain sikit. Baik, terima kasih banyak siapa yang bertanya. Kepada yang bertanya, Alhamdulillah anda alert tentang program kita pada pagi ini. Terima kasih. Soalannya, okey, kadang-kadang tak semua orang boleh buat sale. Betul, memang tak nafikan. Saya pun dulu tak tahu tip sale. Saya orang teknikal, mana buat sale? Ya, orang yang bekerja dulu, memang dia tak tahu apa buat sale. Contoh saya sendiri lah. Saya tak tahu buat sale. Saya kerja tahu duduk dalam kilang ni. Sale itu memang tak terfikir macam mana buat sale. Dan bila orang tanya saya, kalau budak-budak lahir tu bercakap. Agak pelik kan? Lahir tu bercakap, lahir tu berlari tak? Bila lahir, dia akan melalui proses. Proses apa dia? Pertamanya dia terlentang, kemudian mula menyerap, kemudian dia merangkak, kemudian bercakap, pergi mak, dia makan, dia lapar, dia berak kecil, nangis je. Kita sama juga tuan-tuan sekalian ni dalam bidang industri kapur ni benda baru. Bila benda baru, kita akan melalui proses yang tertentu. Sebab itu sekitar tadi pada awal saya cerita pasal service screen tu, mula ambil exam. Kemudian dulu exam kena buat training. Buat training kita kena
kena tahu tentang product knowledge. Okay. Ini semua kami CR7 menyediakan platform ini. Memang tuan-tuan tak tahu apa-apa, memang zero knowledge. Jadi bila kita menjadikan platform ini, apa yang penting ialah ejen-ejen baru ni dia mesti bersiap siaga untuk menerima ilmu. Buang segala ego, buang segala malas. Kajian menunjukkan 80% daripada kegagalan manusia kenapa? Kerana sifat malas, kerana sikap, attitude. Attitude itu adalah malas. Ada yang malas, ada yang rajin. Yang rajin pula masalah juga. Dia pula memandai-mandai, tak ikut arahan. Yang malas pula, contact leader pun tak nak datang kelas, tak nak belajar, tak nak, lebih suka tidur, lebih suka buat urusan sendiri. Puas hati dengan bagi gaji. Maka orang macam ni dia tak boleh pergi jauh. Jujur saya beritahu tak boleh pergi jauh. Untuk itu nak asah bakat supaya tidak ada berlaku penurunan semangat, tidak ada berlaku demoralize, tidak ada berlaku sindrom-sindrom yang tak bagus. Ejen-ejen ini kami latih untuk sentiasa bersama dengan leader. Kami sebagai leader ada 11 orang leader. Ya. Sentiasa bersiap siaga untuk membantu anda. Apa saja core leader. Bersiap siaga. Jangan malas core leader. Masalah ejen-ejen ni pengalaman saya lah. Dia malas call leader. Bila leader call tak angkat. WhatsApp tak respon. Ini simptom yang sangat tak bagus. Jadi kalau anda yang hadir pada pagi ni, bercita-cita tinggi, macam Cik Farah dah share, macam mana income dia meningkat bertahun-tahun, semua orang dapat. Jutawan dah ada depan mata. Wang ringgit, cuma kita kena usaha saja. Supaya apa? Ikut cakap leader, dengar acuan leader, rajin datang kelas, sentiasa tingkatkan momentum. Bila jadi penonton kapal, kita adalah fighter. Fighter ni dia tak boleh give up. Dia kena jatuh, dia kena bangkit dengan keadaan segera. Itulah fighter. Daripada itulah tuan-tuan sekalian, memang tak ditekan, bukan semua orang boleh buat sale, tapi sale itu, pengalaman itu, bakat itu boleh dan kena diasah daripada awal. Jangan suka bekerja bertanggung. Kalau leader suruh buat A, jangan buat B dan C. Kalau tahu pandai pun payah juga. Ya, ada juga orang pandai-pandai, dia sebenarnya tinggalkan bidang ni. Orang yang berjaya adalah good follower. Saya yakin. Orang berjaya adalah good follower sebab bidang ni bidang yang baru. Kita, bidang ini adalah bidang rejection. Itu penting ya. Bidang takabur adalah bidang rejection. Orang reject kita. Hari-hari orang akan reject kita. So, kekuatan dalaman, mental dan fizikal perlu ada di banner. Melalui apa tuan-tuan? Selalu datang kelas, minta nasihat leader. Datang kelas, minta nasihat leader. Mahirkan tentang produk. Ya, supaya apa? Supaya kita akan ajar dalam kelas. Ya. Jangan risau, jangan bimbang. Daripada zero, macam saya pun zero, tak tahu apa-apa, sampailah dah 18 tahun ini. Saya berada di industri takaful dengan penuh kekuatan yang Allah bagi, nikmat yang Allah bagi, income yang Allah bagi, rezeki yang Allah bagi. Alhamdulillah. Dengan apa tuan-tuan? Berkat kesabaran dan dengar cakap leader dan terus belajar dan belajar sampai hari ini saya masih belajar. Wallahualam, mudah-mudahan terjawab dengan bertanya. Siapa yang bertanya? Okey, kita ada satu lagi soalan yang di ruangan chat. Jika yang tiada background sale, maksudnya dia tak ada sale, yang mana patut mula dulu? Sama ada buat part time ataupun full time. Ini mungkin saya rasa dua panel kita boleh komen sedikit. Mungkin kita mula dengan Imam dulu. Jika tiada background sale, memang tak ada background sale, yang mana patut dimulakan sama ada just scheme full time ataupun part time. Okey. Bagus soalan ni. Saya pun jawab tadi sikit nak buat part time. Memang tak background sale tak ada. Semua orang bukan ada pernah buat sale. Marketing tak pernah, sale tak pernah, macam saya lah. So, kalau orang yang bekerja, better buat part time lah dulu. Ya, dia kerja kilang ke, bukan sale, kerja apa bagian teknikal. Buat part time dulu. Jangan terburu-buru. Banner income. Lepas tu tajuk kita lah tadi, objektif kita sebagai income kedua atau pendapatan kedua. Jangan terburu-buru nak buat full time ya. Wang katakanlah contoh ya, gaji majikan bagi RM5,000. Macam mana kita nak create income kedua RM5,000 dalam takaful? RM5,000 takaful, RM5,000 majikan dari RM10,000. Mungkin kita bagi masa 2 tahun ataupun 3 tahun ataupun mungkin pendek daripada itu. Silakan buat part time. Setelah kita punya income dah strong, knowledge dah strong, semangat dah strong, kalau kita nak buat keputusan nak full time, bincang dengan leader. Jangan buat keputusan sendiri. Ya, kita tak nak nanti kan buat full time, tak tahu macam mana nak full time.
Itu masalah ya. Itu kita belajar macam mana nak belajar taat kepada leader. So jawapan saya ialah better buat part time dulu pergi bekerja, kecuali kalau dia tak bekerja. Memang sekarang ni tak ada kerja, kena apa BSS ke ataupun company tutup ke, memang tak kerja rumah atau apa, kalau macam ni terus buat full time lah. Bila full time kena melalui proses, part time atau full time dia sama je, proses pembelajaran kena ikut acuan yang telah disediakan oleh para leader. Kalau leader kata datang kelas pukul 10, datang dari pukul 10 sampai 9.30, jangan pukul datang pukul 11, 12. Itu masalah juga attitude. Selalu leader tunggu dulu, agent tak datang. Agent leader kata pukul 9 meeting, datang awal. Tunjukkan komitmen yang luar biasa daripada anda. Orang macam ni insyaAllah dia berjaya. Semoga berjaya. Semoga terjawab soalan insyaAllah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Cik Farah mungkin ada nak tambah sikit untuk soalan ni. Kalau ada. Untuk soalan ni saya pun bersetuju dengan pendapat Tuan Imam lah. Kalau katakanlah ada career, maksudnya sekarang ni bekerja, jadi better mula daripada part time. Saya pun tak galakkan untuk terus ke full time, kecuali kalau memang betul-betul memang tak ada apa-apa. Contoh kalau katakanlah if you are fresh graduate, you nak masuk terus, boleh. Tak ada masalah. Kalau katakanlah memang dah ada start, memang dah ada, you have your own job, you have your own commitment apa semua, part time is the best lah, part time. Mula-mula part time. Lepas tu nanti lepas dah habis part time, mungkin kita punya commission tu dah capai apa kita punya sales. Sebab saya pun ada banyak, saya rasa banyak dekat sini yang dulu bekerja, dah tiba-tiba commission dah lebih daripada gaji sekarang, and berhenti buat full time. Ada, saya rasa bukan ada, memang betul ada. So saya pun berpendapat mula daripada part time. Okay, terima kasih Cik Farah dan Tuan Imam. Kalau ada mungkin last satu soalan sebelum insya-Allah kita merancang habis dalam pukul 12 insya-Allah. Ada ke last soalan? Jikalau ada, boleh juga on mic bertanya terus dan juga boleh letak di ruangan chat. InsyaAllah. Bagus, saya tengok peserta kekal ya, tak berganjak 35 orang. Bagus, hebat. Menggambarkan anda orang yang memang bersedia untuk mendengar peluang ini. So mungkin ada yang tak faham sebelum kita bersurai, elok tanya ya, tanya, jangan malu. Kita akan sentiasa membantu anda untuk memberikan jawapan yang terbaik insya-Allah. So, kalau tak ada boleh. Ya. Cik J, sekejap. Cik J, saya ada share dengan Cik J untuk kehadiran tu. Boleh Cik J share dalam untuk kehadiran. Cuma ada silap sikit, lelaki tu, lelaki perempuan tu. Tolong, boleh tolong share link kehadiran dalam chat. Baik, nanti saya share. Saya harap ya, maaf ya saya mengganggu sekejap sebab saya bahagian untuk PIC untuk program ni. Jadi saya harap ya untuk kehadiran ni anda semua yang ada di sini tolong masukkan nama anda dalam link yang diberi dan letak di situ macam contohnya saya nampak di sini ada iPhone kita tahu siapa nama dia ya, iPhone 13 tu, tolong masukkan nama anda. Itu saja yang saya boleh share senarai kehadiran. Okey, terima kasih ya. iPhone 13 ni siapa minta maaf. Kita nak tahu tu. Nama, kalau boleh bagi tahu nama. Misteri. Bagi tahu leader pun tak apa. Okey, soalan, jika dah tak dapat teruskan setelah jadi part-time agent, bagaimana dengan income yang telah dijana? Adakah pergi kepada upline? Mungkin Imam boleh komen. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kalau dah jadi agent, tiba-tiba dia tak nak teruskan ya. Jadi memanglah secara logiknya bila mana kita jadi agent, kita ada klien, betul-betul kita tak nak buat. Of course, klien kita akan pergi kepada upline dan upline akan ada kuasa untuk memberi kepada siapa saja dia nak lah untuk servis. Isunya bukan income ya, isunya bukan income ya, isu adalah servis. Contoh ya, katakanlah anda ada 20 klien, tiba-tiba anda berhenti. Klien anda tu siapa nak servis? Klien anda tu siapa nak servis?
Jadi semua tu akan pergi pada leader akan assignkan klien-klien tu mungkin pergi pada satu atau dua orang agent yang akan bantu akan servis klien tersebut. Itu maksud sebenarnya, bukan income tu tadi ya. Bukan income. Income tu memanglah akan pergi kepada upline, tetapi upline concern kita adalah siapa nak servis. Kita dah jumpa dia, janji manis semua, telah dia beri itu ini kan. Tiba-tiba kita pun tak nak buat atas sebab-sebab tertentu. Wallahualam, ya, ini benda yang kita kena kukuh lah minda kita macam kita kena kuat. Kita berhenti dan kita tak nak buat dah. Ya. Maknanya siapa nak servis anda punya klien, jadi ejen-ejen lain akan di-assign oleh leader untuk bantu servis. Memang leader boleh servis, tapi leader kerja lain banyak. Leader pun banyak kerja nak buat. Kita terpaksa bagi pada ejen-ejen yang boleh bantu ikut kawasan yang berdekatan dengan dia lah, senang cerita lah. Kawasan utara, selatan, kalau tengok tempat lokasi mana ejen tu yang paling berdekatan, agak mudah servis. Sebab bisnes kita ni adalah services. Yang paling penting selepas jualan. Ya, perkhidmatan lepas jualan itu sangat penting ya. Bukan kita dapat komisen kita tinggalkan yang lain, tak boleh ya. Kita kena jujur dengan diri kita sendiri, jujur dengan Allah, dengan klien. Maknanya bila kita dah dah ambil duit dia, so dah ambil kunci, kita kena servis dia. Itu yang jadikan dia sebagai keluarga kita. Ya. Jadi maknanya memanglah nak kaya bukan senang. Kita kena susah. Jadi bila jadi kebiasaan, benda jadi mudah. Dengan cakap leader, dengan nasihat, jadi good follow, insya-Allah anda percaya. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik J, saya ada soalan. Salam, Ya. siapa di talian? Assalamualaikum, saya nak tanya soalan pada Imam. Ya, siapa tu? Sebut nama. Saya Hadijah Imam. Oh, Okey, Khadijah. Oh, madam. Imam yang dulu berkejaya dan sekarang guide. Jadi kenapa Imam masih terus buat? Adakah memang aim untuk legacy? Atau ada sebab lain? Terus buat apa tu? Buat sil ke? Apa dia Imam? Soalan tu terus buat apa tadi? Masih terus buat takaful Oh, okey. dan kuatlah. So adakah memang targetnya untuk legacy kerana Bagus. kerjaya ni boleh diwariskan ataupun ada soalan. sebab lain? Terima kasih. Sama. Okey. Secara peribadi lah ya. Tadi mungkin saya tinggal poin ni. Bisnes takaful ni tuan-tuan sekalian, bisnes yang boleh diwarisi. Bisnes yang boleh diwarisi. Itu poin yang sangat strong. Saya tinggal minta maaf ya. Mana di sini ialah, katakan kita dari ejen, kita nak pangkat jadi AD ke, agency director atau group agency director, satu pangkat kita tak nak, kita letih, kita nak, kita boleh hand overkan bisnes itu, pangkat itu kepada anak-anak kita atau isteri kita. Itu poin pertama penting ya. So, soalan pada Madam Khadijah saya tanya, kenapa dah jadi leader dah 17 tahun masih kekal dalam industri? Sebab ini tuan-tuan sekalian, takaful ni satu bidang muamalat. Muamalat terletak dalam satu juzuk syariah punya keperluan. Agama kita mengajar kita bermuamalat secara Islam, secara mengikut syariah, pandangan syariah, itu sangat penting ya. Bermuamalat dengan manusia ya. Hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah kita dengan Allah, hablum minan nas kita dengan manusia, bermuamalat. Berurus niaga yang Nabi ajar. Atas sebab kita ni orang Islam, kita kena grab peluang ni. Jangan bagi orang kafir. Orang kafir banyak jadi ejen tuan-tuan dan mereka sukses. Dan menjadi cabaran dari saya, bagi saya sangat tercabar. Kita tengok orang-orang yang bukan Islam maju dalam industri takaful. Sebab itu bisnes kita punya. Itu satu pendorong, satu motivasi untuk kita kekal dalam industri. Saya kena challenge. Saya kata kalau orang tak nak, tak apa, aku akan buat, akan move forward. Jadi mana kata kenapa masih kekal industri ini, ia merupakan satu ibadah. Ya, tertidur pun dapat pahala insya-Allah, ni ikhlas kerana Allah ya. Keduanya kita banyak tolong orang, terutama keluarga-keluarga terdekat. Tolong apa dari manfaat. Kematiannya sangat pentingnya apa sajalah. Ketiganya, kita nakkan financial freedom. Financial freedom tuan-tuan sekalian, kita nak bersara dengan aman. Walaupun umur 70 tak bersara lagi, tapi kita keep on bantu orang. Kita sentiasa ada duit di tangan dan bila duit banyak, itu saya prinsip ya, saya cakap dengan kawan, cakap dengan ejen. Duit banyak, kita mudah nak ibadat, mudah bantu orang. Bina kerjaan di dunia, bina mahligai di syurga. Itu saya punya prinsip sampai sekarang. Di samping saya membina legacy family saya, di samping boleh diwarisi, membina legacy, di samping ibadat kepada Allah, dapat duit mudah nak bagi tolong orang. Ini kita, kalau kita tak ada duit, memanglah takaful ni bukan satu saja bidang yang
yang berencana duit, dengan syarikat lain boleh, dengan bisnes lain boleh juga. Tetapi takaful ini satu benda yang profesional yang sangat-sangat memberi impact kepada diri dan masyarakat orang Islam khususnya. Ya. Yang keempatnya apa dia? Yang ketiga, yang keempat apa dia? Untuk elakkan orang Islam daripada terjebak dengan riba, judi dan gharar bila dia ambil insurans. RM1 dibayar untuk insurans, dia dah berdosa dah. Allahu Akbar. Jadi kita ibadah, ambil takaful, insya-Allah kita selamat. Maknanya kita memberi sedekah, kita ada konsep tabarruk, kita ada konsep ta'awun, bertolong bantu, kebajikan. Nampak? Benda ni sangat profesional. Jadi kalau tuan-tuan join takaful, tak rugi. Sebab kita berbina ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga masyarakat melalui muamalah yang kita bina. Sekian, terima kasih. Harap-harap terjawab, Madam? Terima kasih banyak Imam. Sama-sama. Alright, terima kasih. Mungkin kita nak final word daripada speaker kita. Apakah harapan Cik Farah untuk para hadirin hadir pada kali ini? Final untuk bagi inilah summary sikit, silakan. Harapan. Ya. Okay, saya pun tak sure berapa ramai prospek ataupun yang belum jadi ejen dalam Zoom ni. Jadi apa yang saya nak bagi harapan adalah, if you want to do something, buat dulu, faham tak? So kalau katakanlah kita tunggu lama-lama, tak apalah, saya tak bersedia lagi tahun depan lah. It's not going to work like that. Means that kalau kita dah join, means that you dah ada interested, kita kena teruskan, kita kena prepare siap-siap, terus buat. Senang. Tak payah tunggu. Sebab ada juga, saya ASM, tapi saya pun ada recruit juga. So saya faham ada yang setengah macam tak ready lagi, kawan-kawan saya yang macam tak apa, tunggu dululah apa semua kan. Kalau nak tunggu kan, market pun dah berubah. Even dia punya industri pun dah berubah. Dia punya medical means that dia punya macam perubatan ke produk pun dah berubah. So kalau dah ada peluang, kena grab cepat. Itu saya punya ni lah. Sekarang pun dah ada macam ada reward, ada skim gaji, ada juga ada setengah ada boleh ambil skim gaji. So benda-benda tu sebenarnya peluang untuk kita. Jadi kita kena grab segera. Itu saya punya harapan lah pada orang-orang yang belum join, dan pada yang kawan-kawan rakan-rakan saya, kita kena teruskan perjuangan kita lah. Okay, Imam, harapan? InsyaAllah, last. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, harapan saya sebagai leader dan sebagai presiden CR7 bagi tuan-tuan yang hadir pada pagi ini, pada tengah hari ini, pertama kali kita kena betulkan mindset. Betulkan mindset kita. Kita nak berjaya. Siapa yang nak bantu kita nak berjaya? Kalau kita sendiri tak nak bantu diri kita sendiri. Jangan harapkan kawan kita. Kawan-kawan luar sana, tuan-tuan, ramai yang cemburu iri hati keadaan kita. Saya juga saya. Betulkan mindset, nak berjaya kena buat keputusan. Hari ini kita kena buat keputusan. Kita kena buat apa yang betul, kita keputusan yang jelas. Kemudian baru kita drive. Kita bawa. Keputusan yang bulat, bukan segi, bukan lonjong, bukan kotak-kotak, tak. Bulat, hati kena bulat. Nak berjaya, tuan-tuan, hati kena bulat. Dia tak boleh, ya kita tak boleh. Apa saja tuan-tuan boleh, kita kena hati kena bulat. Betulkan mindset, buat keputusan, hati kena bulat dan drive betul-betul, dan jadilah pelajar yang taat. Dan jadilah pelajar yang good follower, ikut pengikut yang baik. InsyaAllah tuan-tuan, kerjaan pasti akan datang pada anda dalam masa terdekat. Jangan bertangguh, sebab bertangguh inilah kerja yang sangat tak bagus. Tanyalah mana-mana jutawan. Ya, jutawan-jutawan bekerja, mereka bukan bertangguh, malah kerja mereka berganda-ganda. Baik, untuk jadi jutawan, paling kurang kita kena ada 7 jenis pendapatan. Kalau dah kerja sekarang, tambah 1 dengan takaful. Kemudian yang lain tu cari perlahan. Tapi fokus. Yang pentingnya fokus sungguh-sungguh apa yang kita buat, insya-Allah kerjaan anda. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Tuan Imam Ahmad Sharafi dan juga Cik Farah Izzati di atas perkongsian yang sangat luar biasa hebat pada hari ini. Jadi saya memetik kata-kata salah seorang speaker mengatakan bahawa kalau nak buat tindakan, buatlah secepat yang mungkin. Kita dah timbang tara, tengok benda tu bagus, memberi positif kepada kita dan keluarga kita,
insya-Allah terus lakukan. Jangan tangguh untuk kita nak menyebarkan kebaikan takaful, terutamanya kepada semua rakyat Malaysia yang Muslim untuk mengambil takaful dengan anda. Jadi kita sebagai wakil penyebar kebaikan takaful ni di kawasan kita, ayo kita sama-sama gerak bersama, grow bersama, insya-Allah kita akan berjaya dunia dan akhirat. Baik. Terima kasih kepada para wakil yang hadir dan juga para yang bakal wakil hadir. Untuk seterusnya nanti para hadirin yang hadir untuk berhubung terus dengan para leader anda untuk proses seterusnya, sama ada untuk melengkapkan TPE dan juga melengkapkan permohonan wakil takaful, insya-Allah. Jadi sebelum kita berakhir, kita ambil gambar. Persilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk sekejap ya, untuk onkan kamera kalau boleh. InsyaAllah kita nak ambil gambar untuk kita nak report. Okey, kalau boleh on kamera, saya nak ambil gambar, insyaAllah. Okey, kiraan sekejap ya, 1, 2, 3. Sekejap, saya tengok gambar. Harap yang bakal-bakal ataupun semua ejen buka video lah, kita ambil gambar semua. Meramaikan ya. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekejap ya. Saya tengok gambar dulu. Okey, gambar cantik, alhamdulillah. Jadi berakhirlah sesi kita pada pagi ini. Terima kasih kepada anda semua di atas komitmen dan komitmen anda walaupun sudah berpuasa. Dan saya percayalah Cik Farah mesti kering tekak tu tak sebab kita puasa. InsyaAllah nanti kita akan membuka, insyaAllah. Terima kasih kepada anda semua. Jumpa anda lagi insyaAllah pada next sesi. Dengan itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi para wakil, para leader diminta stay sekejap. Terima kasih Okay, semua. thank you semua.